Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu wa ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Amma ba'du. Ya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini sama-sama kita dapat berkumpul di masjid menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah, dan malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada hadis yang ke-47 kitab Riyadhus Shalihin cetakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia pada muka surat 109 dalam bab as-sabr, bab sabar. Kita hanya berbaki beberapa hadis lagi untuk kita tamatkan bab sabar sebelum kita masuk ke bab as-sidq. Jadi tuan-tuan, dalam bab sabar seperti mana nyata di awal tajuk dulu, sabar ini ada beberapa bahagian. Antaranya sabar apabila ditimpa dengan bala, ditimpa dengan ujian, ditimpa dengan musibah. Sabar juga itu kesabaran waktu mana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi sabar ialah sabar dalam menahan marah. Sabar menahan marah. Jadi Imam Nawawi memilih hadis bila sebut hadis-hadis yang berkaitan sabar ini, dia tengok seluruh segenap aspek yang berkaitan dengan sabar. Dan kita lalui beberapa hadis yang berkaitan dengan sabar apabila berhadapan dengan ujian, sabar apabila berhadapan dengan musibah, sabar apabila diuji dengan berbagai kematian, diuji dengan kesakitan, diuji dengan halangan apabila melaksanakan kerja dakwah. Jadi malam ini kita ketemui pada hadis yang ke-47, iaitu sabar tahan marah. Ini juga masuk kategori sabar. Jadi hadis pada malam ini, Bismillahirrahmanirrahim, bi isnadin muttasilin ila al-Imam an-Nawawi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والسرعة بضم الصاد وفتح الراء وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا متفق عليه. Hadis yang berikutnya, wa an Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad marra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه. Hadis yang berikutnya, wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadhaba khayran wa huwa
qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Jadi jika hadis tak panjang mana, hadis dia berkaitan dengan tahan marah. Coba tak ada sikit. Tahan sabar. Maknanya dia tahan marah dan tahan sabar. Sabar ni. Jadi hadis dah sebut sabar, salah satu cabang sabar ialah menahan marah. Jadi kita tengok pada hadis yang ke-47 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Pada maksud dia, hadis ni walaupun nampak pendek tapi maknanya cukup mendalam. Bukanlah kekuatan itu bisur'ah dengan hebatnya dalam bermusti, bertinju, berlawan. Surah tu sur'ah. Innama syadidu, tetapi syadid maksudnya kuat. Orang yang kuat ni bukan orang yang hebat lawan tinju menang straight. Gusti menang straight, duk gocoh dengan orang boleh ke dia. Bukan tu orang yang hebat, orang yang kuat. Itu besar lagi tu. Tapi orang yang hebat, yang Islam letakkan, ni Islam cuba ubah satu pemikiran. Bila orang kata orang yang kuat ni, orang hebat ni, orang ni kalau kita ada lawan ada perlawanan mesti kan, tinju kan, dia ada menang sedikit tahu, dia ni kuat betul. Tapi Islam cuba ubah pemikiran tu, bahasanya orang yang kuat tu bukan tu. Tapi orang kuat ni innama syadid, hanya sahaja orang yang hebat, orang yang kuat ini alladhi yamliku nafsahu, orang yang, kalau terjemahan saya yang memiliki dirinya. Maksudnya dapat kontrol. Apa maksud memiliki diri? Mana dia memiliki diri, dia dapat urus diri dia dapat kontrol diri dia, dia kawal diri dia. Sebab kita hanya boleh kawal bila mana benda itu kita miliki. Ini bahasa hadis, dia dapat memiliki dirinya. Mana bila dia memiliki diri dia dapat kontrol diri dia dapat urus dirinya. Kita tidak mampu mengurus jika suatu benda itu bukan milik kita. Orang yang memiliki dirinya indal ghadab, di ketika mana marah, iaitu orang yang dapat kawal diri di ketika mana perasaan marah ini membuang-buang. Yang orang hebat. Nak marah ni habis cerita ni, tapi masih tenang, masih relax lagi. Tangan duk ketak tu, jangan dapat nampak orang, tapi dia kontrol lagi. Tu orang hebat. Bukan orang hebat, seorang marah, pam gitu. Bagi terus, kita hebat lagi tu. Kita balai sesyadidu bisur'ah. Tapi orang sampai ni, orang yang hebat ialah jadi memang dekat nak menyepak ke, nombok kaki boleh kan? Tapi boleh tahan. Ini orang yang kuat. Orang yang kuat, orang yang dapat mengawal diri di ketika marah. Susah. Bila marah ni cukup payahlah nak kontrolnya. Tapi Nabi beri satu hebat, kamu doa asal kamu tu bila dapat melaksanakan apa yang kamu nak buat, kamu tu lah orang yang hebat. Kita bukan dia orang hebat, orang dapat mengawal dirinya. Walaupun macam-macam ujian, macam-macam cobaan yang boleh mendatangkan marah, ini boleh mendatangkan marah, tapi dia boleh kontrol lagi. Dia kata undang-undang yang bapa bikin ini tidak adil sama sekali. Jadi anak-anak marah, kan? Dia kata bukan anak-anak saja yang marah, semua orang dalam dunia ini pasti marah. Kan? Mana itu marah ini satu benda yang kadang-kadang sukar untuk dikawal. Jadi maksud daripada hadis kita tengok daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah ukuran kekuatan seseorang itu dengan menewaskan lawannya, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan hawa nafsunya ketika dia marah. Hadis riwayat Al-Bukhari
dan muslim. Orang yang mampu menahan sabar itulah orang yang kuat. Ini satu pemikiran baru yang dibawa oleh Islam. Pemikiran lama, pemikiran jahiliyah. Orang yang hebat ni kira menang. Gaduh dengan orang dia menang dia. Orang buat ni sikit dia cara nak bawah. Dia dah bertanya. Orang tak yang hebat. Tapi Islam ubah. Orang yang hebat ini adalah orang yang mempunyai nilai akhlak yang tinggi, iaitu walaupun memang dia boleh nak melaksanakan benda yang dia marah tadi itu, tapi dia mampu tahan. Ini dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 33 sehingga 36, ayat berkaitan dengan sifat orang-orang yang bertakwa. Salah satunya disebut sebagai wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan marah. Pada ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu, dan bersegeralah kamu kepada syurga yang luasnya selebar langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat yang berikutnya, ayat 34, Allah mentafsirkan, Allah menjelaskan apakah sifat-sifat al-muttaqin yang disediakan kepada mereka syurga. Disebut alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertamanya orang yang menginfakkan hartanya ketika susah, ketika senang. Dia sentiasa menginfakkan hartanya. Yang keduanya wal kadhiminal ghaidh, kadhim, iaitu orang yang dapat menahan diri di ketika marah. Yang ketiganya wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia. Orang buat buruk kepada dia, orang buat tak elok kepada dia, orang buat apa tahana dekat dia, pertama dia sabar. Itu martabat yang Allah Ta'ala bagi. Ayat semua yang ketiga bahawa wal 'afina 'anil nas, maafkan manusia. Ini martabat yang tinggi sikit pada martabat tahana. Bahawa relax, tapi dia tak apalah, aku lupa. Maksud maaf dia, aku maaf nak kita melupakan apa yang dia lakukan kepada kita. Kita dah tak pendam di dalam hati itu. Wal-'afina 'anil nas. Dan yang keempatnya Allah sebut tentang orang muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah amat suka kepada orang-orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Apa yang maksud muhsin daripada perkataan ihsan? Sebenarnya sebut dari tafsir, muhsin ini adalah orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang yang buat kebaikan, itu orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini tinggi lagi lah. Martabat tahan sabar, memaafkan orang. Yang satu lagi martabat ihsan ni, orang buat buruk balas dengan baik. Ni baik. Orang buat tu kita nak marah ni, kita boleh tahan marah. Lepas tu kita maafkan dia. Bahkan sekiranya dia memerlukan sesuatu, kita menolong dia pula. Maka inilah martabat yang tinggi sekali. Sebut Allahu yuhibbul muhsinin. Allah tak sebut Allahu yuhibbul kadhimin. Allah tak sebut Allahu yuhibbul 'afin. Tapi Allah sebut yang tinggi lagi, Allahu yuhibbul muhsinin. Maka ini martabat yang agak tinggi dalam interaksi kita dengan sesama manusia ni. Baik. Susah no? Ini sifat muhsinin seperti dalam ayat ini, seolah sifat sebatang pokok. Apabila dilontarkan dengan kayu, orang tuju dengan batu, tuju buah pelang, kan? Dia tak bagi kayu tu boleh, dia bagi buah kepada kita. Ini sifat pokok, kan? Tuju bertraining tu elok tu, tuju, jatuh buah. Tapi kadang-kadang takut silap, dia patah balik kayu tu, tu saya asli skala tu kan, dia patah balik tu, patah dia tak balik. Tapi banyakkan dia memberi buah kepada kita. Ini sifat orang sini, seumpama sifat pokok yang apabila dia terima kayu, dia beri buah kepada kita. Baik. Kita tengok pengajaran daripada hadis. Ukuran kekuatan di zaman jahiliyah ialah kekuatan fizikal. Tetapi Islam telah mengubah kepada nilai akhlak dan kemasyarakatan yang mulia. Nampak? Islam ubah.
Jadi dalam dua potongan daripada satu hadis ini menjelaskan sebegitu. Nombor dua, kita hendaklah menjauhi sifat marah kerana ianya boleh menyebabkan kemudaratan kepada tubuh badan, jiwa dan masyarakat. Menjauhkan sifat marah. Perasaan marah tu ada, perasaan marah tu ada, tapi jalannya ialah itu kita mengawal. Ya, jalannya adalah kita mengawal perasaan tersebut sebagaimana disebut dalam hadis, alladzi yamliku nafsahu, yang mengawal dirinya, yang memiliki dirinya, yang dapat kontrol dirinya dan juga marah. Itu perasaan. Ada marah yang agak memuncak, kuat tu marah, tapi masih boleh kawal kerana ianya boleh menyebabkan kemudaratan kepada tubuh. Ya betul, tu marah orang tak tengok orang lah, dia fikir Allah dia ada rebut orang balas habis tak pada lagi mudarat kepada diri dia kan. Kadang-kadang nak marah sungguh dia keram kau anak pergi dekat bawah pandang molok sepak nyanggut begitu nak marah puas hati sakit kaki kan. Tuan dapat contoh dia bila dia tak dapat mengawal diri dia, juga boleh mendatangkan mudarat kepada jiwa. Hati sentiasa tak tentram, maka perasaan dendam, marah kepada juga boleh mendatangkan mudarat kepada masyarakat. Yang ketiga, sifat sabar itu adalah daripada sifat-sifat yang mulia. Oleh itu hendaklah seseorang itu mengamalkan kesabaran. Nombor 4, sifat pemarah adalah sifat madmumah yang tidak diredai oleh Allah kerana ianya boleh meruntuhkan kebahagiaan hidup seseorang. Ini saya perasaan sifat marah yang dicela. Ada juga perasaan sifat sabar itu agak baik. Itu disebut sebagai cemburu kan. Bila mana kita tengok orang itu melakukan perkara-perkara yang memudaratkan kepada agama kita, dia ada perasaan marah, dia kan relax. Dia tak boleh buat macam ni. Dia kena ada juga perasaan itu, perasaan tidak suka, perasaan memarah apabila orang cuba mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini salah satu ubat yang Nabi beri. Apabila marah, ingat bahasanya orang yang hebat itu orang yang dapat tahan marah. Jadi banyaklah petua-petua untuk menahan sabar ni yang Nabi beri. Bahkan pakar-pakar motivasi, ahli psikologi, bila tengok marah ni, dia kata marah ni sebenarnya dapat dikontrol. Antaranya disebut kita kena tenang saat duduk, tarik nafas, menyebabkan hak panas itu turun kali. Kalau kita tengok beberapa hadis yang cerita tentang marah ni, antaranya Nabi sebut hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sebut innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tadfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Ini antara sarana cara untuk kawal marah yang diajar oleh Nabi. Nabi kata apa? Innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah itu berpunca daripada syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minal ma', syaitan itu dicipta daripada api. Wa innama tadfa'un naru bil wa inna syaitana khuliqa minan nar, syaitan itu dicipta daripada api. Wa innama tadfa'un naru bil ma'i, api itu dapat dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, apabila seorang kamu rasa marah, maka hendaklah dia berwudu. Kalau tengok daripada kajian-kajian, dia menyatakan bila ada kita marah, otak kita cuba fokus kepada benda lain. Gaya nak fikir benda lain. Akhirnya perasaan marah itu dapat diredakan sebab dia telah mengalih tumpuannya. Dalam hadis Nabi anjur benda yang baik lagi. Orang nak marah pergi wudu. Saya main tak marah, saya nak sambung marah tak ada lah. Tak apa, tunggu saya pergi wudu, saya pergi sambung lagi marah. Dia pergi wudu main tak jadi marah lah. Sebab marah itu bila dia mengalih situasi, dia ambil marah. Sebab apa? Dia tak layan dengan perasaan tersebut. Jadi Nabi anjur marah, pergi wudu main pula, habis lah. Ni nak marah semua ke anak ni, tangan tu ketak-ketak pergi wudu. Tunggu ayam bayar ni bagus. Habis tak main tu dah habis. Dengan keadaan hadis yang lain daripada riwayat Imam Ahmad juga, bila kamu berdiri marah, duduk dalam keadaan dia
duduk. Mungkin dah reda sikit. Sebab kalau orang berdiri, dia duduk atas kursinya lagi dia marah. Dia kena duduk. Kalau duduk tak jadi, baring. Maka apa? Perasaan marah itu dapat diredakan. Kadang bila kita tengok orang marah ni, dia marah orang ni, dia makin kuat tempikkan dia. Walaupun orang tu duduk dekat, dia tempik dia tentang kita. Dia tempik tu kuat semua. Kan padahal tu orang tu duduk depan mata kita. Kan cakap slow-slow dia dengar. Jadi seorang tokoh lama dia kata sebab apa? Bila orang marah ni dia akan mengeluarkan suara dia kuat. Lagi kuat marah dia, lagi kuat jeritan dia. Sebab apa? Sebab bila seorang dia marah kepada seorang, hubungan antara dua hati makin jauh. Makin jauh, maka terpaksa dia menguatkan suara dia. Dia rasa makin jauh. Baru bila lagi marah, lagi kuat suara menenangkan hati itu, antara dua hati ini sedang berjauhan, maka dia keluarkan suara. Tapi bila dua hati ini makin dekat, suara makin pelan. Lagi dekat, lagi pelan. Lagi dekat, lagi pelan. Sehingga bersembang bisik saja. Sebab hati amat dekat. Macam tuan terang yang buat, kita tahu betul juga. Sebab bila orang marah ni, dia bertepik menenangkan hati dia amat jauh. Tapi kalau hati dia dekat, kadang-kadang cakap pun tak bunyi lah. Hanya bunyi bisikan saja. Kadang hanya menggunakan bahasa-bahasa isyarat saja. Menenangkan hati amat dekat. Ini perbandingan antara orang yang amat kasih dengan orang yang amat benci. Antara kasih dengan benci. Baik. Kemudian kita tengok kepada hadis yang berikutnya. Hadis 48, wa an Salman bin Suradi radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu. Daripada Salman bin Surad radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu jalisan, aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku duduk bersama Nabi. Bila aku duduk bersama Nabi, tiba-tiba aku nampak, kami nampak warajulani yastabbani, dua orang lelaki ni sedang bergaduh. Yastabbani maksud maki, saling memaki. Kalau macam bahasa-bahasa ni kita sebut, seorang makin lantang, perkataan macam-macam dikeluarkan bila seorang tu marah. Dia tak kawal, dia rasa puas hati apabila dia dapat mengeluarkan ucapan-ucapan habis dia puas hati aku. Kan? Tapi balik dia lagi macam menyesal. Tentulah. Tapi waktu tu memang dia rasa amat berpuas hati. Tahap mereka kelain ni hingga macam mana? Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu. Salah seorang daripada keduanya merah muka ni. Ihmarra wajhuhu maksud apa? Merah muka. Orang marah tu merah muka. Sebab apa? Darah pada mengalir pada muka. Wantafaqat awdajuhu. Pada ni orat leher ni timbul ni. Kan? Kita pun tegar orat leher. Nampak tu itu tanda orang marah. Tu yang boleh jadi apa? Imigran sakit kepala kau bila marah darah naik kepala ni. Tu orang kena darah tinggi, tanya marah dia kena darah tinggi. Sebab apa? Dia stres. Bahkan darah naik kepala ni kepala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila tengok dua orang lelaki itu situasinya memang kalai yang amat sengit sekali. Nabi kata, ini la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajib. Aku ini sesungguhnya aku la a'lamu, aku tahu kalimatan, satu ucapan, satu kalimat, satu ucapan, law qalaha, jika seseorang mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajib, pasti hilang daripadanya apa yang dia sedang hadapi.
Walau qala, Nabi kata boleh jika dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ucapannya. Jika marah, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Zahaba minhu ma yajid, pasti hilang daripadanya apa yang dia berhadapan sekarang, apa yang didapati padanya. Faqalu, lalu mereka berkata kepadanya, mereka itu dua orang lelaki tadi, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, ta'awwad, mintalah perlindungan billahi, dengan Allah, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini Nabi berubat. Nabi berubat bagaimana nak bila berhadapan dengan marah tu ni. Terakhir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita tak bisa detek kan. Kalau orang Arab kali dua orang ni, topik apa? Allahumma shalli ala sayyidina, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Dia dengar semua ni. Bila sallu ala nabi, dia Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi ibarat fokus dia telah fokus kepada marah itu telah berubah. Ibaratkan reda perasaan marah itu. Bila makin memuncak sebab apa? Duk layan. Nabi ajar ubah. Tadi ni mungkin waktu marah tu keluar keadaan menunjukkan kepada marah. Keluar macam-macam keadaan menunjukkan marah tu. Kaya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia ubah kan sebab apa? Dia ucapan tu bukan ucapan marah. Jadi sebab dalam hadis tadi, marah ini juga daripada syaitan. Bila kita tidak ada kekuatan berhadapan, minta Allah memelihara kita daripada syaitan yang terus duk cucuk, duk buang minyak gas lagi, tak cukup minyak gas, dia buang petrol lagi, makin duk marah api itu. Jadi minta berlindung daripada Allah, maka reda. Ini antara ubat yang diajar oleh Nabi SAW. Saya berhak Tuhan disebut tadi tentang kalau diri duduk, ini secara perbuatan. Kalau duduk boleh marah lagi, baring. Kalau baring pada marah, kita tak nak kita apa macam mana itu lah. Sebab bila diri, bila marah ni bayar sikit, dia boleh pergerakan kaki badan kan. Contohnya ada ulama ni tak guna potong minggu ni tak. Bila duduk payah sikit lah. Dia dah siku dah ada lagi kan. Tapi bila tidur payah nak guna siku kita ni. Itu antara apa? Betul-betul yang diajar oleh Nabi SAW. Baik, maksud hadis 48 daripada Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari aku duduk bersama-sama Nabi SAW. Sedang dua orang lelaki bermaki-makian di antara satu sama lain. Salah seorang daripadanya telah merah mukanya dan tegang pula orat lehernya. Di keadaan tadi nak pada istilahnya wan tafaqat awdaju orang. Kan? Kalau kita orang sebelahan ada dua orang, ada jad kan, orang leher. Ada satu hal hukum yang wajib kita putuskan bagaimana sebelah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu satu perkataan, sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya jika dia kata, yakni jika dia baca, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Hilanglah marahnya. Maka mereka pun berkata kepadanya, jadi orang yang merah mukanya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Baik, pengajaran hadis. Jadi pada hadis ini jelas, mudah saja kita faham, yaitu antara ubat yang Nabi ajar ialah ucap isti'adzah. Isti'adzah ni mana? Ucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Jadi kita nampak juga dalam hadis sikap Nabi SAW. Nabi ni bukan dia beri nasihat kepada orang dalam beberapa situasi. Saya ada pengajaran hadis, tengah-tengah orang mungkin duduk, beri nasihat. Beri nasihat.
bila orang gaduh, ada orang yang cuba meleraikan gaduh tersebut. Mungkin dengan apa? Panduan-panduan yang diberi. Gaduh minta maaf ni, minta maaf ni lah, makin panas. Sebab apa? Orang tunjuk begini. Perasaan marah yang disemarakkan oleh syaitan boleh menyebabkan kemudaratan pada agama dan dunia. Pada agama ni macam cara bila dia marah, kadang-kadang ucapan yang dia keluar itu kadang-kadang tak sepatut. Bimbang ucapan yang keluar itu yang menghina agama, ucapan yang ada unsur syirik, ucapan yang ada unsur kufur boleh jadi. Sebab dia amat marah, tak terkawal benda tersebut. Tak apalah kan. Jadi dia marah, macam-macam lah tu. Bimbang ucapan tersebut yang menyentuh tentang akidah, bahaya sudut agama. Juga boleh memberi mudarat dalam urusan keduniaan. Kerana itu untuk menghapuskan sebab-sebabnya, yakni was-was syaitan, ialah dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'alim. Al-A'raf 2. Jika kamu ditimpa dengan satu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nombor 2, itu mana sini perasaan marah itu punca daripada syaitan. Dalam hadis tadi, innal ghadaba minasyaitan, marah itu daripada syaitan. Jadi dalam hadis ni macam mana kita minta perlindungan daripada Tuhan yang juga menciptakan syaitan supaya memelihara kita daripada godaan syaitan. Mudah-mudahan terkawal perasaan marah. Nombor 2, meleraikan persengketaan yang berlaku antara dua pihak adalah dituntut oleh agama Islam. Bila ada dua orang pihak berkelahi, maka kita dituntut untuk meleraikan, mendamaikan. Kalau ada jenis marah, leraikan pergaduhan tersebut. Kalau bermusuhan, kita cuba damaikan mereka. Fa aslihu baina akhawaykum, islahkan, damaikan di antara dua saudara kamu. Jadi kita tengok sikap Nabi SAW bila nampak orang gaduh, Nabi leraikan, bukan duk minta maaf lagi. Kita kena tengok kan, nak gaduh. Nombor 3, seseorang yang dalam keadaan marah hendaklah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk mendapatkan kesabaran. Baca. Nombor 4, orang yang alim berilmu hendaklah sentiasa menyebarkan ilmunya, tidak kira masa dan tempat, asalkan ilmu itu dapat dimanfaatkan, ini dapat dinikmati. Ini daripada sikap Nabi SAW dalam hadis tersebut. Dalam perjual keadaan Nabi memberi nasihat. Dalam kes ini Nabi beri panduan. Ada satu benda yang dapat mengawal marah, dapat menghilangkan marah, iaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Ada satu hadis lagi. Teraju sikit. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini berkaitan dengan marah. Rupanya marah ni juga sebenarnya boleh menjadi asbab untuk mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama kita baca kita marah ni marah. Cerita marah ini bukan orang hebat. Orang hebat orang dapat kawal marah. Hadis yang kedua yang kita temui malam ini tentang peluang untuk menghilangkan marah. Yang ketiga yang kita akan temui, marah ini boleh menjadi asbab untuk mendapat ganjaran yang besar. Bila mana? Bila kita kontrol. Main marah, dia kontrol, ganjaran yang cukup besar. Wa'an Mu'adz, daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, man kadhama ghayran wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta
hatta yukhayyiruhu minal huril 'aini ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man kawama ghairan, sesiapa yang dapat tahan perasaan marah. Ayat hadis ini lebih kurang dalam ayat tadi yang lain kita baca, wal kadhiminal ghaidh, orang yang dapat menahan marah. Wa huwa qadirun ala an yunfidahu, sedangkan dia qadir mampu untuk melaksanakan, untuk buat, untuk bertindak berdasarkan apa yang dia mahu. Dia mampu. Seorang budak kecil, dia marah pak dia, kecil dia marah tak jadi itu, bapak kami bawa pak dia. Orang marah orang ada kekuatan untuk melepaskan kemarahannya. Dia boleh buat, nak tampak kan, nak setit telinga kan, nak tendangan kan, dia boleh buat, tapi dia tahan. Apa ganjarannya? Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Allah akan panggil dia pada hari kiamat ala ru'usil khalaiq, di khalayak manusia ramai. Orang ramai waktu pada masyarakat di hari kiamat kelak, Allah panggil dia, "Wei si fulan, mai sat." Allah kata, "Okey, nampak ada anak-anak bidadari di situ, nampak. Pilih mana yang kamu suka." Hatta yukhayyiruhu, hingga kan Allah beri pilihan kepadanya, dia boleh memilih minal huril 'ain. Huril 'ain maksud bidadari. Masya, apa yang dia suka. Itu ganjaran yang cukup besar. Orang yang marah dia tahan. Dengan Allah panggil dia kiamat, si fulan macam ni, pilih mana satu. Hanya orang tanya pasal apa yang kehebatan dia ni, apa amalan yang buat, hanya sebut kat dunia dulu kamu marah, kamu tahan, ini ganjarannya. Mana kalau kata tengah ada marah, tanya hadis ni dan tak marah, hat ini marah apa ni, saya buat marah, aku nak marah, sebab apa nak marah, sebab aku nak tahan. Usaha nak beri marah, sebab nak tahan, sebab apa? Sebab nak ganjaran ni. Ni tak lebih marah, ada orang kita tak lebih marah, semua okey. Ada yang kan masalah kan, hari dia marah ni, atau apa saja apa marah, dia tak tahan diri, sebab apa nak ambil ganjaran ni. Tak tahu lagi lah. Jadi begitu besar ganjaran orang yang marah, yang menahan diri daripada marah. Tapi kalau tak marah nak tahan dia nak, maka ganjaran ni payah kenapa? Sebab apa disebut dia ini mampu untuk melepaskan kemarahannya, mampu bertindak untuk menzahirkan kemarahan itu, tapi dia tahan, ganjaran dia cukup besar. Kalau macam ni lah orang bersikap orang tu tak berlaku kelik. Maksud hadis daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menahan kemarahannya sedangkan dia mampu bertindak menurut perasaan marahnya, maka Allah akan menyerunya di hari kiamat di hadapan khalayak ramai sebagai suatu penghormatan, sehingga Allah memberi pilihan kepadanya bidadari yang dia suka. Seorang orang ramai dipersilakan, encik sila hadir ke hadapan ini. Nampak tak pergi satu penghormatan kan? Jemput mai orang pula ramai, sebab tu dapat anugerah pula. Satu penghormatan. Adapun kalau pergi anugerah ni ke belakang-belakang, manja anugerah tak ada pi. Dia kata manja jabat ni biar dia kat jabat. Tak payah tu. Kan? Jadi tahun ni menandakan bajet pun tak orang cukupnya. Penyampai hadiah kita buat kat jabat aja. Tak payah tu. Lawan-lawan tukar ke apa tu? Hadiah ambil kat sekolah, tak payah kan? Dia kena ada majlis, kalau yang diumumkan, satu kebanggaan bila naik tempat tinggi, ada pengumuman pula. Begitu suasana hari kiamat, Allah panggil orang tu untuk terima anugerah yang cukup. Hadiah bukan Allah tentukan, hang boleh pilih hadiah yang mana satu. Itu betapa besarnya ganjaran yang dijadikan kepada orang yang menahan marah dalam hadis ini. Pengajaran hadis, menahan marah adalah sifat yang baik dan dipuji. 2. Menahan marah dan memberi kemaafan yang dijanjikan. Menahan
marah dan memberi kemaafan. Yang dijanjikan dengan ganjaran yang besar di sisi Allah ialah yang dilakukan dalam keadaan seseorang itu mampu bertindak kerana memberi maaf, disebabkan lemah dan tidak mampu bertindak balas, tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadi dia marah dan dia boleh bertindak berdasarkan kemarahan itu, dia ada kekuatan. Kita ni nak marah, kita duduk dalam kamar, sini nak marah, tapi kalau dia apa, tak untuk menerai lah. Dia marah yang tidak boleh bertindak. Kita ada kemampuan, ada kudrah untuk bertindak, melaksanakan apa yang kita marah tadi. Seorang cacat, dia tahu marah, hanya marah orang, dia tak ada apa-apa. Jadi, tak maksud dengan diri, wahuwa qadirun ala an yufidahu. Itu dia yang mampu untuk melunaskan, melaksanakan apa yang dia tak lakukan. Nombor 3, kekuatan jiwa dan peribadi seseorang akan terserlah dalam situasi yang mencemaskan dan boleh menimbulkan kemarahan, iaitu dengan menguasai diri dan menahan marah. Pada sekali, kekuatan jiwa dan peribadi seseorang akan terserlah dalam situasi-situasi yang mencemaskan dan situasi yang boleh menimbulkan kemarahan, iaitu dengan menguasai diri dan menahan marah. Di sini yang kita boleh kenal personality seseorang. Kalau nampak okey kan, bila main marah jatuh, macam lah, boleh kenal. Dan terserlah waktu mana ada sesuatu yang mencemaskan, benda yang tak dapat luar kawalan. Dia tak boleh mampu kawal marah. Ada situasi yang boleh menimbulkan kemarahan, dia tak boleh kuasai. Nampak dia ni jiwa dia tak apa nak buat. Tapi kalau dia bersih kawan, nampak situ kepribadian dia, kekuatan dalaman dia. Kat mana? Marah tak marah tadi. Nombor 4, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang yang sabar menahan marah. Nombor 5, di antara ganjaran Allah di akhirat terhadap hamba-Nya yang bersifat sabar ialah bidadari. Baik, itu 3 hadis yang kita sempat pada malam ini. Allah pada pertemuan yang akan datang, hadis yang pendek saja, iaitu awsini, wasiatkan kepada aku sabar. Itu salah satu je. La tarba, jangan marah. Yang dia pendek, tapi makna dia Allah Akbar, cukup mendalam, cukup menjadi ganjaran kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli dha. Rabbana atina